Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, memuliakan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat lagi sama-sama untuk berada di surau ini bagi kita menunaikan solat fardu Jumaat secara berjemaah. Dan pada kesempatan yang ada sementara kita tunggu masuknya waktu solat, mungkin kita boleh sama-sama berkongsi, mudah-mudahan dengan perkongsian ini mendapat manfaat untuk kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun selesai daripada menjalani satu perayaan yang diiktiraf oleh agama kita, iaitu Aidul Adha, yang mana perayaan ini mungkin bagi setengah orang ataupun setengah umat Islam menganggap ianya tidaklah semeriah seperti hari raya Aidilfitri, tetapi di sisi agama itu ada satu nilai ataupun satu tempat dan kedudukan yang sangat tinggi di dalam hari raya Aidil Adha ini, terutamanya melihatkan kepada banyaknya amal ibadah dan pensyariatan yang disertakan oleh Allah dalam hari raya ini, bermula pada 1 Zulhijjah sehinggalah berakhir pada semalam 13 Zulhijjah. Hari ini kita dah habislah hari tasyrik. Kalau orang yang pergi haji, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala terima haji dia, seperti mana yang selalu kita dengar mengenai haji mabrur. Nabi kata laisa lahu jazaa illa jannah, tidak ada ganjaran yang lebih baik bagi orang yang mendapat haji mabrur itu melainkan syurga. Tetapi nak katakan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah itu, Aidil Adha itu bukan sahaja bermakna bagi orang yang pergi haji, tetapi diturunkan juga pensyariatan khusus untuk orang yang tak pergi haji juga. Jadi bukan sahaja orang pergi haji sahaja sambut Aidil Adha ni. Orang yang tak pergi haji dikhususkan dengan pensyariatan yang tertentu, yang mana kita semua tahu dan kita lakukan. Bermula pada 9 hari bulan kita puasa, 10 hari bulan kita korban, kemudian kita bertakbir dengan takbirul qayyad sampai 13 hari bulan. Itu semua pensyariatan yang kita lakukan khusus kepada orang yang tak buat haji lah, yang tak buat haji. Samalah juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buat korban, kalau kita sembelih binatang pada raya haji yang lalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan yang kita lakukan. Kita kena ingat bahawa korban yang kita lakukan itu ada dua hikmah yang sangat besar, dan kedua-dua hikmah ini sangat penting untuk kita tahu. Yang pertama adalah hikmah dari sudut antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, hikmah yang berkait di antara kita dengan manusia. Kedua-duanya hikmah yang penting, dia saling memerlukan, kita perlu rasai ketika mana kita lakukan ibadah korban hari itulah. Sebab kalau kita tidak memahami kedua hikmah ini dengan baik, itu yang terjadi persoalan-persoalan ataupun perbincangan yang berbangkit yang sepatutnya tidak perlu. Hikmah yang pertama adalah antara kita dengan Tuhan. Allah sebut dalam Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Allah tak nak daging itu, Allah tak nak darah yang memancut daripada hasil sembelihan itu. Tapi apa yang Allah nak adalah takwa daripada kamu. Ini hikmah yang berkait antara kita sebagai hamba dengan Tuhan. Benda ni kita perlu rasai dan perlu tanam dalam jiwa kita saat kita berkorban. Sebab itu apabila kita sebut tentang korban itu, kisah yang paling sinonim sekali disebut adalah kisah penyembelihan Nabi Ibrahim dan anaknya. Sebab kisah itu di sebalik rahmat dan kasihnya Tuhan kepada Nabi Ibrahim yang menggantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang kita semua tahu kisah tersebut. Tetapi kita kena lihat dengan dimensi yang lebih besar terhadap kisah itu, iaitu Nabi Ibrahim itu diperintahkan. Pertama, perintahnya itu datang melalui mimpi. Tuan-tuan tahu bahawa Nabi Ibrahim ini hanya ada seorang anak sahaja dengan isterinya Hajar. Dia ada seorang lagi isteri, itu Sarah. Tapi dengan isterinya Hajar itu dia ada seorang anak. Dan diriwayatkan anaknya itu ketika mana direzekikan oleh Tuhan, umur Nabi Ibrahim lebih 80 tahun. Umur isterinya itu lebih 80 tahun. Sebab itu bila mana malaikat turun datang rumah dia, bagi tahu bahawa fabasyarnahu bighulamin, kami memberikan berita gembira kepada kamu wahai Ibrahim, kamu akan direzekikan anak laki. Apa Quran kata? Fasakkat wajhaha wa qalat inni ajuzun akim. Isteri dia bila dengar, Hajar bila dengar apa yang Nabi Ibrahim bagi tahu, iaitu tadi malaikat datang bagi tahu kita akan direzekikan anak. Quran kata apa? Fasakkat wajha, dia tepuk dahi dia. Wa qalat inni ajuzun akim, kita ni, aku ni lah adalah seorang perempuan tua yang mustahil nak lahirkan anak. Maksudnya umurnya dah tua lah. Normal kebiasaan, logik akalnya itu bukan kita kata 50-50, mustahil langsung. Sebab dah lebih 80 dah. Umur 40 lahir pun doktor setiap hari beritahu jaga ni, bayangkan umur 80. Maka sebab itu bila lahir, kemudian bukan setakat lahir dalam keadaan ketika umurnya sebegitu, tetapi lahir dalam keadaan selepas daripada itu diuji lagi, ditinggalkan di Mekah seorang-seorang diri. Maka kita dapat lihat kronologi di situ nak memberitahu bahawa, nak menanamkan kepada Nabi Ibrahim bahawa kamu mesti sayang sangat anak kamu ni. Lahir anak ketika mana dah tua, kemudian ditinggalkan. Maksudnya Nabi Ibrahim punya sayang kepada anak itu tak boleh lawan dengan orang lain. Sebab situasi itu berbeza dengan bapa yang lain. Bapa yang lain mungkin anaknya ramai, ataupun waktu lahir ketika itu dia masih muda, mungkin dia boleh jangka lepas ni lahir lagi anak lain. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu. Kemudian lepas pada itu dia ditinggalkan, lepas pada itu diarahkan untuk sembelih anak dia, dan dalam keadaan arahan itu datang melalui mimpi. Tidak seperti waktu dia diberitahu tentang anaknya itu, malaikat datang rumah bagi tahu bahawa dia akan dikurniakan seorang anak. Tapi untuk disembelih datang melalui mimpi. Tetapi bila diberitahu kepada Nabi Ismail, anni ara fil manam inni azbahu, aku melihat dalam mimpi aku nak kena sembelih kamu. Apa yang Nabi Ismail sebut? Jawab kepada ayah dia, if'al ma tu'mar, buatlah seperti yang disuruh. Allah guna, kalau Quran guna perkataan buatlah seperti yang disuruh. Saya nak kita semua faham dan cuba renung penggunaan perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran tentang dalam dialog tersebut. Nabi Ibrahim kata, semuanya menggambarkan begitu hebatnya kisah ini. Nabi Ibrahim kata, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Anni ara fil manam inni adbahu, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Okey, baik. Tapi yang dijawab oleh anaknya adalah, buatlah seperti yang disuruh. Sedangkan waktu Nabi Ibrahim bagi tahu ke anak dia, dia tak bagi tahu pun bahawa aku melihat dalam mimpi, aku disuruh untuk menyembelihmu. Tak, dia tak bagi tahu macam tu. Aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu.
bukan aku disuruh menyembelihmu. Tapi bila anak dia jawab, dia kata buatlah seperti yang disuruh. Sedangkan Nabi Ibrahim tak cakap pun benda itu disuruh. Kerana anaknya faham dengan begitu baik dan jelas bahawa mimpi itu datang daripada Tuhan. Maka sebab itu dia kata buatlah seperti yang disuruh. Dia faham bahawa mimpi itu, walaupun Nabi Ibrahim tak guna perkataan aku disuruh dalam mimpiku untuk membunuhmu, tak. Nabi Ibrahim kata aku melihat aku menyembelihmu. Tapi bila anak dia kata jawab dengan buatlah seperti yang disuruh, maksudnya anaknya mempunyai keyakinan yang begitu jelas bahawa mimpi ini bukan datang daripada syaitan, bukan datang daripada siapa-siapa, tapi adalah suruhan dan arahan daripada Tuhan. Itu pengorbanan Nabi Ibrahim yang sangat besar, dan pada itu pun dia tetap melakukannya. Maka apabila kita sendiri melakukan pengorbanan, iaitu sembelih korban itu, kita hendaklah memahami dengan baik, mengambil dengan baik apa yang ada dalam roh ataupun intipati cerita Nabi Ibrahim yang beli anaknya itu, iaitu semangat berkorban. Dan bila berkait dengan berkorban ini adalah seperti yang kita tahu, Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tak akan dapat tingkat kebaikan yang paling tinggi melainkan kamu infak benda yang paling kamu sayang dan paling cinta. So kita pun habis harta, kita habis tenaga tolong orang, kemudian kita buat macam-macam waktu kita berkorban. Kita mohon pada Allah SWT terima segala apa yang kita lakukan. Minta kepada Tuhan supaya kabul, terima pengorbanan kita, itu sangat penting. Setengah orang dia begitu mengambil berat tentang beramal. Beramal bukan main banyak, sungguh bagus, Alhamdulillah, semayangnya, puasanya, segala macam jenis ibadat yang dibuat. Tetapi lepas dia buat ibadat, dia seakan-akan tidak mengambil berat untuk mohon pada Tuhan supaya menerima amalan dia. Seolah-olah dia berada dalam keadaan keyakinan yang begitu tinggi bahawa amalannya itu 100% diterima oleh Tuhan. Dan benda itu lebih kepada buruknya adab kita kepada Tuhan. Sebab itu bila Nabi Ibrahim, bila selesai bina Kaabah, dia diperintahkan untuk bina Kaabah dengan anaknya Ismail. Bina wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal bait. Lepas bina, apa Nabi Ibrahim sebut dengan Nabi anaknya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terima amal kami ini, semuanya Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Para ulama yang menafsirkan doa ini, dia kata, mana mungkin Allah nak tolak amal Nabi Ibrahim? Kenapa? Amalnya itu adalah atas perintah Tuhan. Allah yang suruh untuk bina Kaabah. Kemudian yang dibuat itu adalah amalan yang paling mulia, iaitu membina kiblat orang Islam, Kaabah. Dan pelaku amalan itu adalah orang yang sangat mulia, iaitu para Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Amalan itu mulia, arahan itu mulia, pelaku amalan itu mulia. Mustahil untuk amalan itu ditolak oleh Tuhan. Tetapi dalam pada itu pun Nabi Ibrahim dan anaknya tetap berdoa supaya Allah terima amal mereka, yang mana kita kata mustahil Allah tolak. Tingginya adab Nabi Ibrahim kepada Tuhan. Maka apatah lagi kalau kita, yang mungkin amalan kita pastinya ada kekurangan, ada kelalaian, ada kelupaan dan sebagainya, manusia biasa. Pelakunya adalah kita, mungkin ada banyak kekurangan. Waktu kita beramal itu pun, at the moment kita beramal itu pun mungkin ada kekurangan. Mungkin masuknya riak sikit, mungkin ada sikit sumah dan sebagainya. Tiba-tiba habis beramal, kita bereaksi seolah-olah amalan kita 100% diterima oleh Tuhan. Berbeza dengan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, yang dah bina benda yang sangat mulia, iaitu Kaabah, dan pada itu pun berdoa supaya Allah terima amalnya. Maka kita pun seharusnya begitu, dan sepatutnya begitu, iaitu pada setiap amalan yang kita lakukan, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah terima amalan kita. Dan nak terima amalan ini dia ada 2 syarat, seperti yang disebutkan oleh Quran. Quran sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, untuk menguji kamu wahai manusia, siapakah amalan dia yang paling baik.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amalan yang paling baik siapa? Perkataan ahsan, hasan, siapa nama hasan ke apa, ihsan ke apa, dia berasal maknanya bahasa Arabnya kalau terjemah baik. Hasan ni maksudnya baik. Jadi kalau kita guna perkataan ahsan, itu maksudnya dalam bahasa Arab lebih baik ataupun paling baik. Bila Allah sebut dalam ayat tadi, Allah kata untuk menguji kamu wahai manusia, siapakah amalan yang lebih baik, yang paling baik. Fudail bin Iyad dia kata, jika mana syarahkan maksud siapakah yang lebih baik amalannya, dia kata amalan itu tidak akan dianggap baik melainkan dia mesti dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mesti betul. Ikhlas dan betul menjadikan amalan itu baik. Dan ikhlas bermaksud amalan itu kita lakukan ikhlas kerana Allah lah, bukan ada niat yang lain, niat nak tunjuk ke orang ke, niat nak itu ke, tak ada, semata-mata kerana Tuhan. Itu ikhlas lah, seperti yang kita tahu. Betul, apa maksud betul? Betul ni maksudnya buat mengikut apa yang Nabi ajar, berlandaskan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Ada dua ni, maka amalan itu dikategorikan sebagai amalan yang baik. Dan ulama mengatakan Allah tidak sebut dalam ayat itu siapakah amalan yang paling banyak, tidak, ataupun siapakah amalan dia yang paling cantik, tak. Allah guna perkataan siapakah amalan dia yang paling baik. Dan juga ayat yang lain Allah sebut dalam ayat yang lain, ulaika alladzina yataqabbalu Allahu anhum ahsana amilu. Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan yang dilakukan oleh orang yang mana amalan itu dikategorikan sebagai ahsan. Sama juga dengan ayat yang ini. Dan ahsan paling baik, dan baik maksudnya apa? Ikhlas dan mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu kita katakan bahawa ada perbincangan, kalau tuan-tuan tengok sehari dua ni adalah yang diangkatkan mengenai perbincangan, boleh ke kita tukar ibadah korban ini dengan benda yang lain. Ada yang kata kita sebab tujuan kita nak bagi orang makan, maka kita bagilah beasiswa pula, atau bagilah apa-apa bentuk manfaat kepada orang. Manfaat juga, ini bagi makan, ini manfaat bagi duit, manfaat juga. Kata tujuannya begitu. Daripada sinilah datangnya dua benda ini, iaitu amalan yang baik. Allah terima satu amalan itu untuk dikategorikan sebagai baik, itu mesti ada syaratnya, ikhlas dan mesti mengikut apa yang dilandaskan oleh Nabi SAW. Berlakunya korban zaman Nabi SAW, korban zaman sahabat dan seterusnya, zaman tabi'in dan seterusnya. Setiap kali datangnya perayaan itu, maka inilah ibadah dan syariat yang dianjurkan oleh Islam. Maka untuk kita menukar sesuatu yang baru, itu perlu pada landasan, dan landasan itu tidak mungkin melainkan dia adalah landasan yang diasaskan oleh Nabi SAW. Kalau nak bagi juga benda yang lain dalam bentuk manfaat, kita ada bermacam lagi, medium untuk kita jadikan. Ada wakaf, ada sedekah, ada begitu macam-macam jenis lagi benda yang kita boleh salurkan manfaat dalam bentuk duit kepada orang yang memerlukan. Tapi pensyariatan khusus korban ini adalah berkait dengan korban binatang seperti yang diasaskan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya saya ingin berkongsi tuan-tuan semua para hadirin mengenai sebuah hadis, yang mana hadis ini sangat wajar untuk kita baca pada zaman dan ketika ini, yang disebut sebagai, kalau kita panggil, zaman yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang betul dianggap salah, yang salah dianggap betul, sehingga menyebabkan kita tak mampu nak memberikan kepastian. Kalau kita lihat dengan mata kepala kita, melihatnya baik, tapi hakikatnya itu sebaliknya. Begitulah. Maka zaman ini dipanggil dalam hadis sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan kacau bilau. Daripada sudut kita nak memastikan benda ataupun sesuatu benda yang kita lihat itu betul ataupun salah. Mata kasarnya betul, tapi hakikatnya salah, ataupun sebaliknya. Maka di situ ada suatu panduan Nabi SAW dalam kita nak menangani masalah ini. Nak selamat macam mana? Maka
Maka Nabi sebut dalam sebuah hadis yang mungkin kita boleh kongsikan, iaitu matannya Nabi menyebut badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam sebuah hadis Nabi kata, beramallah kamu, segeralah kamu untuk beramal sebanyak-banyaknya sebelum datangnya satu fitnah ataupun kacau bilau, kecelaruan, kesamaran. Yang mana kesamaran itu Nabi analogikan seperti malam yang sangat gelap. Nabi kata, bersungguhlah kamu banyakkan amal sebelum datangnya satu fitnah. Fitnah ni bukan maksudnya menipu. Yang ni A fitnah B, maksudnya A menipu B, cakap benda tak baik. Bukan. Fitnah maksudnya kecelaruan, kacau bilau, ketidakpastian, kesamaran yang sangat kuat. Sehingga Nabi kata contohnya diibaratkan seperti malam yang sangat gelap. Malam itu penuh dengan satu perasaan. Kalau seorang itu zaman dulu lah, zaman yang tak ada lampu dulu, bila keluar zaman itu sangat gelap, tak nampak mana jalan, tak nampak mana pokok, tak nampak mana basikal, tak nampak apa. Dan selain daripada itu ditambah pula dengan perasaan yang tidak tentu hala, takut, risau, curiga dan sebagainya. Zaman sekarang mungkinlah banyak lampu apa semua, tak adalah perasaan itu. Tapi ibaratnya sebegitulah. Dalam keadaan malam yang tidak ada lampu, penuh dengan kegelapan, bila seorang itu lalu di kawasan tersebut, selain daripada dia tak pasti apa yang ada di depan dia, perasaan yang takut, risau, celaru semua ada. Maka Nabi contohkan itulah dia sekiranya seseorang itu berada di zaman itu yang penuh dengan kecelaruan. Solusinya apa? Nabi kata solusinya banyakkan beramal. Nabi SAW bagi satu contoh. Nabi kata yusbihur rajulu fihi musliman wa yumsi kafiran. Ada orang ni pagi dia muslim, tapi masuknya petang dia jadi tak muslim pula, kafir. Atau sebaliknya, ada orang ni pagi dia kafir ataupun tak muslim, petangnya dia muslim pula. Maksudnya Nabi nak katakan bahawa begitu dahsyatnya kecelaruan dan fitnah dan kesamaran itu, sampai orang itu tidak berada di landasan Islam yang sebenar. Dia berubah begitu cepat. Dia jadi baik pagi, malam tak baik, esoknya baik balik, lepas tu tak baik balik. Kenapa jadi begitu? Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kerana dia menjual agamanya semata-mata nakkan nilai material yang ada di dunia, yang ada di dunia. Maka kita lihat perkara itu mungkin berlaku dah di sekeliling kita. Ada orang yang mungkin dahsyat di hadapan kita, bercakap dengan begitu baik, tapi di sebaliknya kita kata dia melakukan perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan dia terkeluar daripada daerah Islam, semata-mata nak mempertahankan sesuatu material ataupun perkara-perkara yang bersifat keduniaan yang akan hilang bila-bila masa sahaja. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu berada di zaman sedemikian, banyakkanlah beramal, jagalah lisan dan juga apa yang keluar daripada mulut kita. Kadang-kadang kita zaman yang kata zaman tanpa sepadan, kebebasan bersuara ni. Sekarang dulu nak bersuara mungkin kena berucap orang ramai. Zaman sekarang nak bersuara, tak ada orang pun boleh suara dah. Tak ada orang depan kita tapi boleh bersuara, dan orang itu boleh dengar kita cakap. Melalui apa? Melalui media sosial, melalui itu begini. Zaman dulu mungkin nak kena kumpul macam ni, 100 orang, 200 orang baru boleh cakap depan orang ramai. Zaman sekarang kita duduk seorang-seorang dalam bilik, kita tulis benda tu walaupun tak ada siapa sekeliling kita, tapi orang boleh dengar apa yang kita cakap ataupun tahu apa yang kita cakap. 1000 orang, 2000 orang dengan tempoh yang begitu cepat akibat teknologi dan sebagainya. Maka di zaman yang begitu dahsyat ini, kita seharusnya memastikan apa yang keluar daripada mulut kita itu tidaklah menjadi seperti yang Nabi cakap tadi. Paginya baik, petangnya dah berubah. Petangnya baik, pagi esok berubah pula.
Malah Nabi gunakan analogi Muslim dan kafir. Maksudnya apa? Dia cakap benda yang begitu dahsyat paginya itu, tapi petangnya dia bercakap benda yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama dia. Esoknya dia zikir balik. Petangnya dia cakap benda-benda yang menyebabkan agamanya itu berbeza dengan dia. Jadi kita kena pastikan apa yang keluar daripada mulut kita itu benda yang memberi manfaat kepada kita. Sebab kita duduk dalam kubur seorang diri, kita menghadap Tuhan seorang diri akhirat nanti. Maka kita bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa yang keluar daripada mulut kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajah, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Nabi kata ada orang, seorang ni dia cakap satu perkataan yang mana perkataan itu mendorong datangnya redha Allah. Maksudnya dia cakap benda yang baik lah, Allah redha dia. Dia cakap benda yang baik, tapi satu perkataan dia punyalah sikit dia cakap tu sampai dia pun tak sedar cakap benda tersebut. La yulqi laha balan. Dia pun tak perasan, aku ada cakap macam tu ke? Tapi benda yang dia cakap itu baik, menyebabkan Allah datang, Allah bagi redha, Allah curahkan kasih sayang pada dia. Tapi dia sendiri tak sedar sebab ringannya perkataan tersebut. Yarfa'ullahu biha darajat, menyebabkan Allah angkat darjat dia begitu tinggi. Tapi di sebaliknya ada orang cakap satu perkataan min sakhatillah, yang mana perkataan itu mengundang murka dan laknat Allah sebab benda yang tak baik dan benda yang tak pakai dengan dia, ataupun benda yang bertentangan dengan apa yang syariat suruh. Tapi dia hanya sebut satu perkataan. Satu perkataan di sini bukanlah maksudnya dia sebut satu perkataan betul, tapi nak menggambarkan begitu sikitnya benda yang dicakap tu. La yulqi laha balan, punya sikitnya benda yang dicakap, dia tak perasan pun dia cakap. Contoh ada orang dia menjadi satu kebiasaan dia mengumpat orang. Contoh dia umpat orang sampai dia tak, aku dah umpat kau orang. Contohnya, punyalah dia tak perasan, biasa dia cakap benda tersebut sampai dia tak perasan dia mengumpat orang tu terasa dengan apa yang dia cakap. Jadi Nabi kata orang yang macam ni, walaupun dia cakap sedikit dan dia tak perasan benda tu dia cakap, tapi perkataan itu perkataan yang buruk, mengundang laknat dan juga kemurkaan Tuhan. Nabi kata yahwi biha fi nari jahannam, menyebabkan dia diseret ke neraka jahannam disebabkan perkataan yang dikeluarkan itu yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena pastikan benda yang keluar daripada mulut kita ini, utamanya benda yang berkaitan dengan agama kita, adalah benda yang kita pasti dan benda yang baik, bermanfaat untuk kita dan agama kita. Itu sangat penting. Sebab kita bertemu dengan Tuhan hanya seorang diri. Kadang-kadang ada orang dia mempertahankan orang dalam keadaan dia mempertahankan orang yang dia sendiri tahu tak betul, tapi sebab kawan dia pertahankan. Contohnya lah, menyebabkan dia bercakap ataupun dia buat benda yang bertentangan dengan apa yang syariat lakukan. Jadi benda itu diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seorang yang beramal dalam muka bumi ini walau sebesar zarah. Zarah ni kalau tuan-tuan buka tafsir Melayu, biasa kita sebut biji sawi lah. Biasanya kita dengar biji sawi, sekecil biji sawi. Tapi bukan maksudnya biji sawi, tapi kita nak gambarkan kecilnya benda tersebut. Zarah, benda kecil, benda yang tak nampak kat mata kasar, tapi benda yang kecil itu hari akhirat nanti ya Allah akan diperlihatkan oleh Tuhan. Kamu buat benda ni, ya, mata dunia kita sendiri tak perasan kita buat, sebab jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kita, benda yang jadi kebiasaan, kadang-kadang kita tak perasan benda tu kita buat, tapi benda itu akan diperlihatkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau benda yang besar-besar, lagilah akan diperlihatkan oleh Tuhan, sama ada benda itu baik atau yang tak baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benda yang tak baik pun akan diperlihatkan, dan benda yang baik juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkanlah benda yang baik. Disebut dalam hadis, Nabi kata imatatul azza anit tariq. Orang itu dia alihkan benda duri ataupun apa-apalah, batu ke kayu ke atas jalan raya, dia alih ke tepi. Kadang-kadang dia alih ke tepi itu bukan dia nak alih untuk orang lain jalan,
Dia nak layan sebab dia jalan tu. Dia yang jalan. Maksudnya kalau dia tak jalan waktu tu, dia pun tak alih. Dia tak ada sengaja tiba-tiba daripada rumah dia keluar rumah, tiba-tiba pergi kat jalan raya, alih tak. Kebetulan dia lalu jalan tu, dia alih lah. Kalau dia tak lalu, dia tak alih lah. Tapi walaupun dia alih itu sebab dia yang lalu, itu pun dilihat dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kebaikan. Dan Nabi sebut wa adnaha imatatul azan tariq. Dia adalah tingkatan, salah satu tingkatan daripada tingkatan keimanan yang menggambarkan keimanan seseorang. Maka ambillah kesempatan sementara kita masih hidup di atas muka bumi ini untuk perbanyakkan benda yang memberi manfaat kepada kita dan juga agama kita, dan cubalah semampu yang mungkin untuk meninggalkan benda yang tidak memberi manfaat kepada kita, walaupun benda itu mungkin dalam kategori yang harus, yang dibenarkan. Tapi bila kita renung balik, bila kita amati, teliti, rupanya dia tak memberi manfaat kepada kita. Nabi sebut dalam hadis, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang itu bila kita tengok dia asyik tinggalkan benda yang tak berkait dengan dia. Tapi kalau seorang itu semua benda dia nak cakap, semua benda dia nak ulas, semua benda dia nak ambil berat, contohnya, sedangkan benda itu boleh jadi tak baik untuk dia pun, tapi dia nak juga cerita pasal sebab dia suka benda yang tak berkait dengan dia. Itu tidak menggambarkan baiknya Islam seseorang. Nabi kata baiknya Islam seseorang itu apabila dia meninggalkan benda-benda yang dia rasa tidak memberi manfaat untuk dia. Dan pastinya benda yang memberi manfaat untuk kita bukanlah hanya manfaat dunia, tapi yang paling penting adalah manfaat akhirat. Itu yang sangat penting sebab kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan bertemu keseorangan. Maka carilah benda yang memberi manfaat kepada kita di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada tengah hari ini kita dapat sedikit manfaat dan kita dapat diberikan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.